Ini hadis sahih. Bawa ke atas. Bila dah bawa ke atas, menghadap Dajjal. Bila menghadap Dajjal, ayat pertama Dajjal, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Ingat tuan, bahaya tuan. Siapa mengaku dia Allah, dia Tuhan, Dajjal itu Tuhan, maka orang itu akan hidup semewah-mewahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami dalam hari-hari yang berbaki bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sempatkanlah kami untuk berada dalam bulan Ramadan. Di antara peristiwa yang sahih dalam bulan Sya'ban ialah, ini nombor satu tuan-tuan, untuk saya dan kita semua,
Perkara yang sahih dalam bulan Sya'ban ialah Nabi menggandakan amal ibadah yang dilakukan. Semua. Kata para sahabat, masuk Rejab, Sya'ban, Ramadan. Bila masuk Rejab, sahabat beritahu, kami melihat perubahan ibadah Rasulullah. Tuan-tuan, siapa yang bukan Rejab, masuk Ramadan ibadat dia tidak bertambah, maka celakalah orang itu. Masuk Rejab, sahabat kata kami tengok Nabi, semua ahli keluarga dan sahabat tahu Nabi menambahkan amal ibadah dia. Masuk Rejab. Ada di kalangan kita bukan masuk Rejab, habis Ramadan amal ibadahnya tetap tidak pernah bertambah. Habis Ramadan tak tambah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Satu. Nombor dua. Banyak ni. Tuan-tuan doa bagi saya tenang. Sebab apa, baik di kolej kami pecah. Kan? Nak kena balik segera. Lagi saya minta izin kat tuan rumah. Habis ceramah saya terus balik. Saya dah jamak tadi. Nombor dua, yang kedua tuan-tuan, hadis sahih kata Sayyidatuna Aisyah, di antara 12 bulan yang ada, Muharram sampai Zulhijjah, 1 sampai bulan 12, yang paling banyak Nabi berpuasa sunat ialah Sya'ban. Ini nombor 2. Yang paling banyak Nabi berpuasa sunat sepanjang hidup Nabi ialah Sya'ban. Kenapa bukan Ramadan? Ramadan wajib. Yang 11 lagi tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai habis. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada satu bulan yang Nabi berpuasa sunat hampir penuh melebihi bulan Sya'ban. Subhanallah. Maksudnya apa? Saya nak kait yang poin satu tadi yang saya beritahu. Start Rejab, semua sahabat tengok Nabi bertambah. Sedekah Nabi, senyum Nabi, tolong Nabi kepada orang, solat malam Nabi, Quran Nabi. Rejab Nabi mula tambah. Masuk Sya'ban, sehingga kan Aisyah kata tak ada bulan yang paling banyak daripada Sya'ban Nabi berpuasa sunat. Hampir penuh. Kemudian yang ketiga, ada di kalangan sekarang tak ada dah kot tuan. Saya rasa pupus dah. Waktu saya kecil dulu, ramai orang tua-tua dia berpuasa sambung 3 bulan. Pernah dengar ya tuan? Rejab, Sya'ban, Ramadan. Pernah jumpa? Ada, sangat sedikit. Dalam surau ada tak yang buat dalam surau ni? Orang lelaki memang tak ada dah, orang perempuan. Pakcik-pakcik tahu dah. Kedai kopi. Kan, nak 3 bulan susah. Orang perempuan tak ada dah Hasan. Habis. Dulu banyak tuan. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ramai. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Bukan 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih ramai. Hari ini, termasuk saya, kita tak buat. Benda tu bukan maksudnya sunnah Nabi, tidak. Rasulullah pun tak buat. Cuma nak bagi tahu, semakin dekat dengan kiamat, maka semakin jauh manusia dengan amal ibadah. Semakin dekat masa itu dengan kiamat, maka semakin ramai bilangan orang-orang jahat. Ini kaedah.
Sebab tu tuan-tuan akan lihat bermula daripada 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, setahun yang lalu, bermula malam ini, tuan-tuan akan lihat kebaikan itu akan berkurang. Orang baik. Dia makin sikit, dia bukan makin ramai, tuan. Makin sikit. Makin sikit. Kalau yang baik itu semakin sikit, yang asyrar, Nabi sebut asyrar, manusia-manusia yang sukakan maksiat dan kejahatan, dia semakin banyak. Sebab tu Malaysia boleh capai, salah satu pencapaian saya sebutlah, kecurian kereta tertinggi di dunia. Nombor 1. Pecah masuk kereta kan, curi. Nombor 1 di dunia. Ini kajian yang saya sebut hadis sahih atau kajian. Saya akan sebut lagi beberapa kajian. Nak beritahu keadaan kita, bukan nak tunding jari orang ni, tidak. Beritahu keadaan kita, umat Islam dan umat Nabi Muhammad SAW hari ini. 3. Fakta ketiga. Keempat, apabila Quran turun pada suatu tempat, maka tempat itu akan jadi tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah. Kerana Quran itu bukan makhluk, dia kalam Allah. Ketika Quran turun kepada Jibril, maka Jibril menjadi penghulu segala malaikat. Ketika Quran turun ke dalam dada Nabi Muhammad menjadi penghulu segala nabi dan rasul. Dan ketika Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apabila Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan satu bulan yang mulia, penghulu segala bulan. Macam tu je, tuan. Bermaksud, saya nak beritahu kepada diri saya dan kita semua, ketika mana seseorang itu hidup dengan Al-Quran, dia tak mampu hafal, tidak mengapa. Apabila seseorang itu hidup dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dicintai dan dirindui Al-Quran, maka di padang mahsyar dia akan diletakkan dalam satu kumpulan yang dinamakan sebagai ahli keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerabat Allah, Ahlul Quran. Bukan anak-anak, bukan saudara mara Allah, bukan. Tapi nak bagi tahu mulia kumpulan ini digelar kerabat Allah, ayalullah. Quran. Simple je Quran. Sebab tu tuan-tuan, kalau kubur-kubur lama yang dipindahkan, kubur-kubur lama yang dipindahkan beberapa kali dijumpai, kalau jasad itu masih elok, pasti Ahlul Quran. Orang tengok jasad siapa ni? Elok, korek kan? Elok, masih elok. Terkena sikit bila kita cangkul tu kan, terkena, berdarah. Jasad masih utuh. Tengok tahun kematian 36 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Nama apa? Cuba tanya tu imam. Oh, makcik ni dulu ngajar Quran. Makcik je tuan. Bukan mufti. Makcik je. Oh, pakcik ni dulu mengajar Quran. Mulia Quran. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ni yang nak main ni. 21 Sya'ban dah ni, tuan-tuan. 21 Sya'ban. Kurang 2 minggu untuk bertemu Ramadan. Dan Ramadan ialah Syahrul Quran, ialah bulan Al-Quran. Waktu saya duduk di Syria, dulu waktu belajar di Syria, bila jumpa bulan Ramadan, kali pertama jumpa bulan Ramadan, nak tengok lah kan, orang sana makan apa, sahur awal ke sahur lewat. Banyak keajaiban yang saya tengok dengan mata saya di Syria. Syria ni bumi Syam.
dia akan menjadi bukan salah satu, dia akan menjadi ibu negara umat Islam satu hari nanti. Syam dan Palestin, tepi-tepi ya. Syria dan Palestin tu akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia. Ketika Imam Mahdi, masuk Imam Mahdi lah kan, masuk siap-siap, takut tak ada lagi geram. Ketika Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam sedunia, ketika itu Makkah dan Madinah akan kesunyian. Ini hadis sahih. Sunyi macam mana Ustaz? Sunyi. Hari ni sibuk tak Makkah Madinah dengan orang ramai? Sibuk. Sibuk. Ratusan ribu, bahkan jutaan setiap bulan orang baru keluar masuk Makkah Madinah. Sibuk. Sebentar saja lagi, dari segi masa kan, tak lama. Dalam masa yang sekejap, bukan 2-3 hari. Tuan-tuan, bahaya zaman hari ni. Sekejap lagi dia update, Ustaz Wadi sebut lagi 6 hari Imam Mahdi perintah Baitul Maqdis. Ceramah Surau Damansara. Sekali dengan nama surau. Saya nak beritahu benda tu dekat. Kenapa dekat? Itu tajuk lain. Itu kena turai tajuk lain pula. Kenapa dekat? Itu ada huraian dia. Berapa lama dekat? Wallahu a'lam. Waktu Imam Mahdi jadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia, Mekah dan Madinah kesunyian. Sehingga kan akan ada anjing yang berkeliaran di luar Masjid An-Nabawi. Bukan dalam, di luar. Waktu tu orang sibuk di mana? Sibuk di Palestin. Waktu tu kita akan solat dalam Masjidil Aqsa, wajib. Hari ni tak boleh masuk, ni yang terbaru tak boleh masuk. Kan? Hinanya umat Islam hari ni. Masjidil Aqsa tak boleh masuk untuk solat. Bila Sultan Brunei cakap, tajuk Sultan Brunei pula panjang dah kan? Bila Sultan Brunei cakap nak kenakan hukuman kepada LGBT, gay dan lesbian, satu dunia kutuk dia. Tak ada seorang pemimpin Islam yang bela dia. Tuan-tuan dengar suara mana? Perdana Menteri mana? Presiden Islam mana yang sebut? Tak berani. Tapi jangan risau, sudah hampir masanya untuk Islam kembali memerintah bumi ini, insya-Allah. Yang lalai, yang leka, yang munafik, yang fasik kekal dalam keadaan fasik, leka, lalai dan kemunafikan mereka. Dia jangan kata lega, nanti Imam Mahdi perintah, mestilah kita sekali. Tidak. Yang fasik, yang munafik, yang lalai akan kekal begitu. Apa bukti dia? Bukti dia ialah apabila Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, dia orang Madinah. Dia dibai'ah di Mekah. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar beliau dibai'ah, ini hadis sahih. Hadis tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ma'nawi. Tinggi. Melebihi hadis sahih. Cara mudah faham. Hadis Bukhari tinggi tuan-tuan. Tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim tinggi. Hadis berkenaan dengan Imam Mahdi lebih tinggi daripada tu, sehingga mencapai tahap mutawatir ma'nawi. Bawah pada Quran sikit dah. Ketika beliau dibai'ah di kota Mekah, fabay'u, kata Nabi, dapatkanlah beliau dan bai'ahlah beliau walau habwan ala salji, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Semua akan pergi kan tuan? Ini dalam surau malam ni lah. Orang perempuan tidak diwajibkan, orang lelaki wajib.
hukum untuk bersama dengan pemerintah Islam memerangi bukan Islam ketika itu ialah wajib. Hukum berjihad ialah wajib. Umur 15 belum wajib. Ada sahabat umur 15 merayu untuk masuk dalam perang Badar, merayu kepada Rasulullah untuk masuk perang Uhud. Nabi kata belum wajib. Menangis-nangis dan merayu-rayu sahabat tu nak masuk. Merayu sehingga Nabi pun benarkan. Antaranya Rafi' ibn Khudaij. Merayu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah minggu depan, contoh, minggu depan Imam Mahdi dibai'ah di kota Mekah, berapa orang yang di depan saya, termasuk saya lah, yang akan pergi? Minggu depan hari apa Ustaz? Soalan. Isnin kerja Ustaz. Minggu depan hari apa Ustaz? Ahad cuti. Tapi rumah tak habis bayang ni Ustaz. Kereta tak habis bayang lagi. Anak tak ada yang berkahwin lagi. Anak kahwin semua dah Ustaz. Cucu tak dapat lagi. Minggu depan Ustaz, duit SP dah 160,000 Ustaz. Seperti mana mustahil perasaan kita malam ini untuk pergi, ketahuilah tuan-tuan, mustahil jugalah hati kita ketika mana Imam Mahdi dibai'ah itu untuk kita pergi. Dan memang yang pergi itu tak ramai pun. Yang berani, yang kuat iman mereka. Munafik dan fasik, hanya dua kumpulan ini sahaja yang selalu melarikan diri dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Ustaz, zaman dulu tak ada debit card, tak ada kereta. Ustaz, zaman dulu tak ada komitmen, tak ada simpanan banyak-banyak ni. ASN 200,000 Ustaz kami buat. ASB 300,000. Saya nak tanya tuan-tuan dengan Abdul Rahman ibn Auf, siapa kaya? Tuan-tuan, kalau saya ceramah tajuk Abdul Rahman ibn Auf, dalam Malaysia ni tak ada yang mempunyai kekayaan seperti beliau. Dalam Malaysia ni tidak ada yang mempunyai kekayaan seperti Abdul Rahman ibn Auf. Emas di rumah beliau pada hari kematian Abdul Rahman dipecahkan dengan penukul besi. Kerana emas di rumah beliau sebesar-besar bongkah batu ni. Ni. Bukan wafer yang kita duk beli setahun sekali 10 gram tu. Emas wafer 10 gram, emas dinar 1 gram, 5 gram. Sebesar-besar bongkah batu ini dipecahkan pada hari kematian untuk dibahagikan kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak beliau. Seribu ekor unta yang syarat dengan emas dan perak. 1000 ekor unta, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat seekor unta bawa sekilo ke? 1000 ekor unta yang syarat dengan barang-barang perniagaan milik Abdul Rahman ibn Auf masuk dalam kota Madinah, berdebu satu Madinah. Sehingga Aisyah tanya, kejadian apa yang berlaku sekarang dalam Madinah? Orang pun jawab, barang dagangan Abdul Rahman 1000 ekor unta sedang masuk ke dalam Madinah. Maka mencabar Sayyidatuna Aisyah, seandainya diinfakkan pada jalan Allah, maka itu yang lebih baik. Harga dia mencecah puluhan juta ringgit. Maka sampai ke telinga Abdul Rahman ibn Auf,
nasihat Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar sebelum binatang-binatang tadi yang membawa barang-barang dagangan duduk, sebelum kesemuanya melepasi pintu gerbang Madinah, Abdurrahman ibn Auf telah pun ucapkan, aku sedekahkan kesemuanya fi sabilillah. Masuk lagi tu, berapa ratus ekor unta masih lagi dalam perjalanan duk masuk sebelum sempat kesemuanya. Siapa yang selalu pergi Madinah, antara soalan nanti tanya dekat mutawif, mana pintu-pintu gerbang Madinah. Zaman lah tak ada dah, tanya di mana dia punya sempadan dia. Di sempadan itu jugalah Dajjal, dia boleh pergi sampai situ je. Di keliling kota Madinah ni, Masjid Nabawi, kota Madinah tu, di keliling tu ada border. Zaman dulu dia ada gerbang-gerbang dia. Sampai situ dah Dajjal boleh pergi. Dia sampai, kemudian dia akan patah balik. Kemudian dia buat camp. Macam rojak dah ceramah malam ni. Sakut ni, dek piran tuan. Saya otak saya tak boleh fokus lah. Kemudian bila dia tak boleh masuk ke dalam kota Madinah, kita pun rasa lega. Ada tempat untuk berlindung. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ada riwayat yang kuat, Mekah, Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Alhamdulillah boleh berlindung dalam kota Mekah, Madinah. Sebab kalau bertemu dengan Dajjal, dipegang oleh Dajjal, dicakap oleh Dajjal, maka kemungkinan besar dia akan kufur dan murtad buat selama-lamanya. Yang tu belum lagi tuan-tuan, itu belum lagi dibelah oleh Dajjal. Belum lagi ditawarkan ketulan emas oleh Dajjal. Itu antara dugaan bila berhadapan dengan Dajjal. Maka semua orang nak selamatkan diri. Orang yang ada ilmu. Umat Nabi Muhammad yang ada ilmu, dia akan selamatkan diri. Mekah, Madinah. Tiba-tiba duduk dalam kota Mekah, duduk dalam kota Madinah, bumi Mekah dan bumi Madinah bergegar. Waktu tu Dajjal ada di luar kota Madinah, di atas sebuah bukit. Tanya mutawif, bukit mana? Waktu tuan-tuan duk travel, pergi Masjid 7, travel pergi makan makan di situ, makan di sini, cari jubah, cari kurma tu kan. Waktu tu tanya, mana satu bukit yang Nabi sebut yang akan dijadikan kem pertahanan dan kem tentera Dajjal? Bukit tu hari ni tidak kosong. Bukit tu ada landasan kapal terbang mini. Hari ni. Seolah-olah disediakan bukit tu. Adalah bangunan sikit atas bukit tu. Bukit tu tak ada khilaf. Memang ulama tunjuk bukit tu. Dia tak sama macam tempat yang Nabi Isa nak turun. Nabi sebut Nabi Isa akan turun di masjid di dalam Dimashq. Dia akan turun di sebuah menara putih. Masjid itu di timur Dimashq. Masjid mana? Tak tahu. Tapi yang bukit ni, itu cerita Nabi Isa, itu di Syria tu. Bukit ini yang ulama tunjuk, bukit ni. Bukit sekian. Tuan-tuan yang nak ke umrah ni boleh. Cuma hari ni mutawif muda-muda. Umur 20, saya pernah jumpa yang umur 20. Seronok boleh pergi umrah free. Tapi bila jemaah tanya, rumah Rasulullah pun tak tahu di kota Mekah. Mutawif. Bawa umrah 18 kali, 6 kali, 12 kali. Bukan kita menghina, saya nak beritahu, bila jadi mutawif, kena isi haram, halal, sah, batal, kan? Dan tempat-tempat yang utama di Mekah Madinah ni, kan?
Subhanallah. Kemudian bumi Mekah dan Madinah bergegar. Bergegar. Isyak jam berapa? 8.35. Waktu Dajjal dan tentera dia duduk di atas bukit ini, ni saya tak lari tajuk ni, masih lagi perisai orang mukmin. Tuan-tuan tengok, saya kaitkan dengan Ramadan. Saya akan kaitkan dengan Ramadan. Dengan kaitan dan ironi yang sangat hampir, sangat dekat. Bila bumi Mekah dan Madinah bergegar, tuan-tuan, Dajjal dan tentera-tentera dia serta pengikut-pengikutnya berada di atas bukit dan di bawah. Penuh. Kemlah sebab bukit tu mungkin muat 2-30 ribu orang tentera aja, bawah penuh. Bergegar bumi Mekah dan Madinah, kata Rasulullah, maka keluarlah ketika itu daripada bumi Madinah kesemua munafiknya dan kesemua fasiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan faham tak ni? Maka keluarlah kesemua munafiknya dan kesemua fasiknya yang duduk dalam bumi itu. Munafik dan fasik takkan berada dalam bumi Madinah. Dia tak boleh kekal. Dia panas. Dia keluar. Fasik ni macam mana Ustaz? Fasik ni simple, tuan. Orang yang buat dosa besar dan tak pernah bertaubat. Dia Islam. Islam, dia tak pernah murtad. Dia tak pernah murtad. Dia Islam, tapi dia buat dosa besar, dia tak pernah bertaubat. Tak jelas Ustaz. Orang yang tinggal solat dengan sengaja. Tak ramai kot Ustaz. Malaysia tak ramai, 80% sahaja. Boleh Google sekarang. Berbelas-belas kajian dan penyelidikan yang dibuat oleh orang persorangan dan jabatan. Di Malaysia ni tak ramai yang tinggal solat 80%. Saya guru sekolah. Lebih 200,000 orang pelajar saya jumpa sekolah menengah. Saya ceramah. Sekarang tak dah. Sangat sibuk. Dulu, waktu awal-awal balik Syria. Budak universiti pun lebih 200,000 yang saya jumpa. Tuan-tuan sebutlah universiti mana. Semua saya sampai. Alhamdulillah. Kecuali Perlis. Perlis tak bagi saya masuk. Universiti Perlis panggil saya 2-3 universiti. Dapat tahu kat pada pusat Jabatan Agama ni, mufti dia. Kan dia tak pergi masuk. Alhamdulillah, ruang dakwah luas, sangat luas. Ratus ribu saya jumpa. Tuan-tuan majoriti tak solat. Tiap-tiap kali masuk sekolah menengah, selepas mengucap beramai-ramai, saya akan tanya dengan jujur, berapa yang solat dalam dewan ni? Pelajar sekolah menengah selalu ramai. Paling ramai saya jumpa pelajar sekolah menengah 1,800 orang satu sekolah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5, ramai. Yang tak solat selalunya kalau sekolah menengah okey sikit, 90% tak solat. Dia lagi tinggi daripada hak kajian tadi. Hak kajian tadi 80. Yang tu termasuk orang tua. Kalau sekolah menengah lagi power, bilangan dia lagi hebat, lagi memberansangkan. Selalu memang 90% lah. Tuan-tuan tak payah tanya dia malu tak malu, memang dia tak malu untuk mengaku. Kalau pernah berzina, tak pernah berzina pun dia mengaku, tak pernah solat. Dalam kelas kita tanya berapa yang pernah berzina pun dia tak malu untuk angkat tangan kalau tak pernah solat. Lagi dia tak heran lah nak mengaku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bergegar bumi Madinah, keluar Nabi kata ke semua fasiknya dan ke semua fasik munafiknya. Kemudian dia bergegar kali kedua, dia bergegar kali ketiga, tidak berbaki dalam bumi Madinah dan bumi Mekah kecuali orang soleh sahaja. Orang soleh sahaja. Yang lain semua keluar bergabung dengan Dajjal. Kemudian keluar seorang pemuda. Teringin saya jumpa dengan pemuda ni. Bukan Imam Mahdi. Ini bukan cerita Imam Mahdi, tuan-tuan. Cerita Imam Mahdi kena tajuk ceramah asing 2 jam.
Tuan-tuan nak dengar, panggillah siapa-siapa ustaz pula kan. Satu orang pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah antara pemegang penyaksian terbesar di padang mahsyar kelak, dan dia pemuda kurun ini. Bukan saya sebut tahun 2000, maksudnya pemuda akhir zaman ni yang belum keluar. Pemuda ini belum keluar. Kerana pemuda ini satu-satunya pemuda yang berani bertempur secara berhadapan dengan Dajjal. Dia ni. Azankah? Oh, tidak. Satu-satunya pemuda yang berani bertempur dan berhadapan dengan Dajjal. Satu orang pemuda, Nabi sebut, pemuda ni hari Dajjal itu dia keluar daripada bumi Madinah. Saya ringkaskan. Hari Dajjal itu dia keluar. Ni dah waktu selesai hadis Yaumul Khalas. Hadis tadi, selesai orang munafik keluar, orang fasik keluar tu, pemuda ni dia keluar seorang. Dan tuan-tuan jangan ikut cara pemuda ini, kerana Nabi sebut dalam hadis lain, bila mana Dajjal keluar, mesti jauhkan diri daripada Dajjal. Mesti. Pemuda ni lain, kisah dia kisah yang Nabi puji, dan kisah dia yang dibenarkan. Macam-macam pendapat lah tentang pemuda ni, ada yang sebut Nabi Khadir lah, macam-macam. Okay, kemudian dia keluar dan dia menuju ke kem Dajjal. Bila sampai, Dajjal di atas bukit. Kem utama tu atas bukit, di bawah ni ramai. Bila sampai, tentera-tentera yang di bawah tangkap. Tanya kepada pemuda ini, pemuda maksudnya orang muda. Kemana? Dia sebut, aku nak berjumpa dengan Dajjal penipu besar. Bila dia sebut Dajjal penipu besar, tentera-tentera yang 2-3 orang ni, tentera Dajjal, wallahu a'lam, siapa? Dia sebut, kenapa kamu tak sebut Tuhan kami? Maka mereka ni pun pegang dia nak bunuh. Ada satu tentera beritahu, jangan bunuh dia. Kerana Tuhan kita ada berpesan, tuan nampak saya sebut. Perbualan ketika itu kepada Dajjal, panggilan ketika itu kepada Dajjal ialah Tuhan. Wahai Tuhan kami. Isu dia cukup besar, iaitulah syirik dan murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu orang ni beritahu, bukankah Tuhan kita dah berpesan, Tuhan kita dah beritahu jangan bunuh. Dia saja yang boleh bunuh. Oh betul. Marah sangat, tak sabar nak bunuh. Maka heret dia ni naik atas bukit. Ini hadis sahih. Bawa ke atas. Bila dah bawa ke atas, menghadap Dajjal. Bila menghadap Dajjal, ayat pertama Dajjal, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Ingat tuan, bahaya tuan. Siapa mengaku dia Allah, dia Tuhan, Dajjal itu Tuhan, maka orang itu akan hidup semewah-mewahnya. Mewah tak? Hidup jadi mewah. Kemudian pemuda tu cakap dengan penuh berani, dia kata, wahai semua umat Nabi Muhammad, yang waktu tu ada pengikut Dajjal waktu tu. Dia inilah Dajjal penipu besar yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan percaya dia. Dajjal pun marah. Dajjal bunuh dia. Ini saya ringkas. Dajjal bunuh dia dengan satu alat. Wallahu a'lam. Bila Dajjal belah badan budak tadi, yang bahagian kanan terpelanting sejauh tombak di baling, bahagian kiri terpelanting sejauh tombak di baling. Senjata yang dia guna tu, bila dia belah tengah, yang kanan tu pelanting macam tu. Nabi sebut ramyatal gharaq dalam hadis. Ramyatal gharaq ni nak bagi tahu cebisan kanan tu
terpelanting ke kanan sejauh satu tombak di baling. Berapa meter? Lebih kurang lah 30 ada. Lebih tombak lebih. Kemudian Dajjal pun berjalan di tengah. Dia pun berpaling ke belakang menghadap pengikut dia. Dia pun tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku beritahu aku ni Tuhan kalian? Dia boleh bunuh macam tu je. Dia bunuh terpelanting. Kemudian dia tanya, in ahyaituhu, kalau aku hidupkan budak ni, famadha taqulun, apa kalian nak kata kat aku? Maka pengikut dia ramai-ramai kata, tentulah kamu Tuhan yang hebat. Maka Dajjal pun sebut, qum. Berapa lama tuan-tuan Dajjal pergi bertapa di gunung untuk hidupkan balik? Berapa tahun? 1 saat tak perlu bertapa di gunung. Dia sebut satu kataan je, qum. Bersambung-sambung badan ni. Maka budak tadi hidup. Lalu Dajjal kata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka budak tu sebut, kamulah Dajjal, penipu besar yang disebutkan oleh Muhammad Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal pun datang mendekati dia. Dajjal baringkan dia. Dengan kasarlah, baringkan dia. Keluarkan pisau. Nabi sebut pisau, saya sebut pisau. Keluarkan pisau ataupun senjata untuk potong leher dia. Allah tukarkan leher budak ini. Ataupun satu lagi riwayat, seluruh badan budak ini menjadi nuhas, tembaga. Keras. Karamah dia lah, karamah budak ni. Menjadi nuhas, tembaga. Lalu Dajjal tak boleh nak bunuh dia. Budak tu pun bangun. Dan budak tu pun kata, wahai Dajjal, penipu besar. Mulai hari ini, kamu takkan boleh bunuh lagi mana-mana umat Muhammad SAW. Takkan boleh bunuh. Maka Dajjal pun angkat, lemparkan budak itu di dalam api. Api itu ialah air yang sejuk. Kemana sahaja Dajjal pergi, dia akan bawa dua benda ni wajib. Api yang menyala, sungai yang mengalir. Benda apa tu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi pesan satu je. Ketika mana kamu melihat api yang menyala dan sungai yang mengalir, maka pilihlah api yang menyala itu. Kerana di dalam api itu adalah sungai yang mengalir. Kereta blok lalu lintas. K ke R ni? KCT 3417. Pelik Kedah ni, malu saya. Sibik bukan kereta saya K juga. Saya dah tengok K tadi. Saya KEQ, KCT, blok jalan. Kan, malu company ni, ubah cepat. KCT 3417. Apa dia tadi? Nabi pesan, dua benda ni akan dibawa oleh Dajjal ke mana sahaja dia pergi. Saya pun tak tahu, orang ulama pun macam-macam tafsiran. Wallahu a'lam. Api, sungai. Ketika diberi pilihan oleh Dajjal, Nabi kata, Nabi sebut, pilih api itu. Kerana di dalam api itu, sungai yang mengalir. Kaitan dengan Ramadan. Tuan-tuan dengar ni. Ni last ni, nak tutup dah. Awal lagi Awal kaitan dengan Ramadan. Satu. Tuan-tuan tengok. Ramadan ialah puasa. Penting benda ni. Ramadan ialah puasa. Menahan lapar dan dahaga. Nombor 2, menahan anggota badan daripada melakukan maksiat. Ingat tuan-tuan, saya dan kita semua. Kalau menahan lapar dan dahaga sahaja, budak umur 9 tahun boleh berpuasa. Budak umur 8 tahun sudah boleh berpuasa. Ketika saya kecil dahulu, saya dan kawan-kawan, kan, orang kampung, umur 7 tahun sudah berpuasa. 7. Wajib. Memang menangislah, bergolek-golek, mak tak pergi makan. Dia tengok Alhamdulillah.
7 puasa. Kalau puasa sekadar tahan makan dan minum, anak-anak kecil boleh berpuasa. Puasa ialah menahan lapar dan minum daripada subuh sampai zuhur pula. Zuhur melampau. Rakam banyak pula ni. Daripada subuh sampai maghrib, lebih penting daripada menahan lapar dan dahaga, roh dan harga sebuah puasa ialah menahan tubuh badan daripada melakukan maksiat. Ada satu anggota badan yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa yang besar. Apa pahala puasa, Ustaz? Pahala puasa satu-satunya ibadah yang dirahsiakan oleh Allah apabila Allah sebut as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku akan pamerkan pahalanya nanti di mahsyar. Sebab apa tuan? Sebab kalau solat, orang tak boleh tipu solat. Sebab solat dia ada macam ni. Ni dia ada rokok kan. Orang nampak rokok. Keluar zakat orang nampak kita keluarkan ada resit, ada transfer, ada pegawai paling kurang, pegawai pejabat zakat. Pergi haji ada perbuatan haji, tawaf, sa'i. Puasa dia masuk makan sepinggan, minum air 2 cawan, dia keluar macam ni, dia keluar. Orang tanya puasa tak? Puasa. Buat muka jahat kan? Dia kata puasa. Dia tak ada perbuatan. Puasa dia tak ada perbuatan. Dia duduk macam ni, dia tak buat apa, dia kata puasa. Betul-betul memerlukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pejabat, dalam tandas dia boleh minum. Bukan dalam tandas, dekat pantry tu dia boleh minum. Kang. Dah dia pergi kawan dia pergi pula minum situ. Bergilir-gilir. Betapa banyak hari ni budak-budak sekolah menengah, budak-budak pelajar sekolah menengah hari ni, dia tak minum, dia tak merokok di dalam bilik air tuan-tuan, dia minum dalam kelas. 6-7 orang minum dalam kelas, biasa. Ustaz, ni tak puasa. Tak ada apa. Roh puasa terletak pada menjaga anggota badan daripada melakukan dosa. Salah satu anggota badan yang paling kuat memakan keseluruhan pahala puasa sehingga tidak berbaki sesin pun pahala puasa, anggota badan tu nama dia mulut. Hati-hati dengan mulut. Nabi sebut. Kata Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi. Siapa yang tak pandai jaga mulut dia daripada perkataan yang tak elok, menipu bulan puasa, mengumpat orang bulan puasa, sebut dan sebar aib orang bulan puasa. Apa kata Rasulullah? Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tak pernah berhajat untuk dia tinggalkan makan dan minum dia. Bahasa lembut Nabi. Allah tak pernah berkehendak dengan puasanya. Itu bahasa kasar sikit. Tuhan tak pernah teringin dengan puasa dia. Kerana yang berbaki ketika itu hanya lapar dan dahaga. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya itu tak masuk itu hak kena-mengena dengan Dajjal tadi ni. Hak tu sikit saya selit sebab dekat Ramadan dah. Masing-masing dekat jaga. Bila kita puasa, kita tahan makan dan minum. Subuh sampai maghrib. Sampai satu masa, ini penting. Ini berkenaan dengan Dajjal. Sampai satu masa, umat Nabi Muhammad seluruh muka bumi ini, daripada utara ke selatan, barat ke timur, umat Nabi Muhammad seluruh muka bumi ini perlu menahan puasa, menahan daripada masukkan makanan dan minuman selama beratus hari lamanya. Ini simbolik ke realiti? Hakikat. Macam ni. Hari pertama Dajjal muncul,
di Khurasan ataupun di Asfahan. Dua tempat Nabi sebut, dua-dua hadis sahih. Dan kedua-dua tempat ini di Iran. Jangan risau lah, di Iran. Tuan-tuan tengok kan, Iran. Hari ni boleh tengok lah agama apa di Iran. Di Iran ni agama Syiah. Hari pertama Dajjal muncul dan mengisytiharkan dirinya Tuhan di hadapan khalayak ramai. Panjang hari pertama itu ialah setahun. Minta jelas tuan-tuan. Panjang hari pertama, Dajjal keluar hari pertama, panjang hari pertama Nabi sebut Yaumun Kasanah, akan jadi setahun. Saya sebut kat tuan-tuan, yang tu Nabi sebut simbolik ataupun realiti, hakikat. Nanti saya uraikan. Kait dengan puasa. Sekejap. Setahun. Berapa hari tuan? 364 hari. Hari pertama. Panjang dia. Tuan-tuan boleh darab sekarang. 365 darab 24. Tuan-tuan akan dapat lebih kurang hari pertama Dajjal keluar tu lebih kurang 8,000 jam. Betul tak? Kan? Sibik ada calculator. 8,760 jam. Panjang hari pertama. Sekejap kita kait dengan puasa. Hari kedua Nabi kata, hari kedua habis hari pertama 9,000 jam itu sampai hari kedua. Nabi kata hari kedua pula setelah hari pertama yang 9,000 jam tu habis, terbit fajar hari yang kedua, Dajjal muncul. Panjang dia sebulan. Tuan-tuan campur lah. Hari yang ketiga panjangnya seminggu. Hari yang keempat panjangnya seperti hari-hari kalian. Apa maksud hari-hari kalian? 24 jam. Biasa, hari-hari biasa Nabi sebut. Hari keempat seperti hari-hari biasa. Secara ringkas, keseluruhan, Dajjal ini akan pusing di atas muka bumi Allah ni, mengeluarkan tiap-tiap umat Nabi Muhammad yang dia mampu daripada Islam. Keseluruhan iman dia keluarkan daripada diri umat Nabi Muhammad yang dia mampu. Dia ada lebih kurang 400 hari dengan semua kemampuan sihir yang dihimpunkan kepada diri dia. Kalau kemampuan sihir semua sekali, dahsyatlah Ustaz. Memanglah dahsyat. Saya sebut satu je. Satu tak puas sebut. Dua saya sebut. Satu je. Dua. Saya sebut dua. Kemampuan sihir dia. Yang pertama, dia boleh mengarah Allah SWT menundukkan. Allah punya ujian. Ujian Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad yang menerima berita terburuk alam ini. Berita terburuk alam, iaitulah mereka yang hidup pada zaman Dajjal. Nombor satu, Allah tundukkan ke semua syaitan di bawah kuasa Dajjal. Tuan-tuan, kalau toyol saja pun cukup dah. Contoh. Ada orang Melayu toyol kan. Langswel, hantu raya. Baru dia nampak, hak ni Ustaz. Sebut seluruh syaitan, dia kata, biasa. Seluruh syaitan ditundukkan di bawah Dajjal. Beliau mengarahkan ke barat dan ke timur. Dan kemuncak sihir Dajjal ialah dia boleh menghidupkan orang mati. Ini tak ada khilaf. Ini tak ada khilaf. Kemuncak sihir Dajjal menghidupkan orang mati. Tuan-tuan nak sihir apa lagi? Cukup dua lah. Saya sebut dua lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 400 hari panjang. Keseluruhan Dajjal akan hidup ni 400 hari. Dan Nabi sebut sepanjang Dajjal keluar itu tidak akan ada setitis air dan tidak akan ada sebiji gandum pun di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan rasa macam jauh je Ustaz, rasa macam jauh je suasana tu. Air kan banyak. Sungai itu, sungai ini, air terjun tu, air terjun.
Tuan-tuan sekalian, di Malaysia ni saya tak ambil negara jauh. Negara jauh yang sedia kala kemarau tu, yang tu lagi mudah faham. Di Malaysia ini, seandainya 3 bulan tidak turun air, maka 4 hingga 5 buah negeri di Malaysia akan mula mencatu air. Pasal ke tak, saya tak tahu lah. Saya orang yang jenis saya berceramah dan saya study. Bukan saya ceramah mai ikut dan tidak. Statistik, kajian. Ada 1 tahun selepas saya balik Syria di Malaysia ni, 3 bulan kemarau, tak turun hujan terus. Maka saya lihat 4 hingga 5 buah negeri mula mencatu air. Baru berapa bulan? 3. Tuan-tuan, baru 3 bulan. Kalau 5 bulan, 7. Kalau 9 bulan, seluruh negeri di Semenanjung akan mencatu air. Kalau 2 tahun, kalau Allah sekat hujan 2 tahun, setitis pun tak turun. Tuan-tuan, catu ke kering kontang? Kering. Kering total Semenanjung. Ni baru ni sebulan je tak ada air. Berapa empangan yang susut? Seluruh Malaysia. Empangan susut. Seluruh Malaysia. Tuan-tuan boleh tengok sekarang keadaan baru ni. Yang sebulan je baru ni yang tak turun hujan. Sebulan je. Empangan susut. Empangan di Pulau Pinang. Empangan sebulan. 9 bulan. Kalau 2 tahun, kering. Tak jauh. Yang Nabi sebut tu tak jauh. Tetapi manusia jarang berfikir. Nabi sebut, hari pertama Dajjal keluar, seluruh muka bumi Allah tidak ada setitis pun air. Tuan-tuan, bila tak ada air, gandum dan beras. Saya pernah duduk di Syria, saya duduk di hostel. Di dalam hostel tu ada lebih 60 buah warga negara. Kawan-kawan saya, alhamdulillah, saya seronok. Pengalaman banyak. Dan kami dibenarkan untuk masak. Ni dia keluar tajuk dah, bukan. Sekejap. Di situ kami dibenarkan masak. Ada satu dapur luas panjang 100 meter, kalau tak ingat saya. Tuan-tuan bayang tengok 60 buah negara masak. Berapa jenis masakan? 2 aja. Beras atau gandum, roti 2 aja. Daripada utara, tuan-tuan jangan ingat kawan saya daripada Melaka, daripada Indonesia, Jepun, Jerman, Thailand, Australia, US, satu dunia. Saya pusing hujung ke hujung, saya suka tengok. Saya suka belajar. Tengok nasi ada yang letak gula, ada nasi letak garam, ada nasi letak bihun, ada nasi kosong, ada nasi macam-macam. Itu nasi saja. Kan? Hujung sampai ke hujung, ada yang setiap hari makan kentang, orang Rusia. Orang Rusia ni, saya tahu, tak payah. Kan? Hujung ke hujung, saya tengok 2 jenis makanan saja. Sama ada beras ataupun gandum. Roti. Beras dengan gandum ni kalau tak ada air, tumbuhkah? Tak ada. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitu ketika itu setitis air pun tak ada, sebutir gandum ataupun beras pun tidak ada di atas muka bumi Allah. Sahabat tanya Nabi 2 soalan. Daripada 2 soalan ini kita faham bahawa jangka yang disebut oleh Rasulullah itu bukanlah satu jangka yang bukan bayangan, tetapi jangka itu adalah realiti. Yang Nabi sebut hari pertama tu panjang dia seperti setahun, itu adalah realiti akan berlaku. Oh Ustaz, maksudnya kalau nak darab dapatlah? Ya, kalau darab dapat dengan jumlah tu. Dengan jumlah itulah umat Nabi Muhammad akan hidup hari pertama. Bukti 2. Ini saya bawa hadis sahih untuk menjadi bukti kepada hak saya sebut tadi. Yang ini bukan saya hurai, tuan, ulama hurai, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Kata para ulama, tempoh yang mengerikan itu adalah tempoh yang realiti dan hakikat, ialah daripada 2 soalan sahabat, iaitu apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah cukup pada hari pertama Dajjal keluar yang panjang tu kami solat 5 waktu saja?
Sehari berapa waktu solat tuan? 5. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah cukup hari pertama itu kami solat 5 waktu? Jawapan Nabi, tidak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada 8,000 jam. Nabi tak sebut ada 8,000 jam. Tetapi kata para ulama, sebab masa itu panjang. Dan ulama ajar bagaimana untuk solat pada hari itu. Sama dengan puasa. Iaitu Nabi sebut, berdasarkan jawapan Nabi, Nabi kata tidak. Tak boleh 5 waktu tak cukup. Sebab hari itu jadi panjang. Dia macam 365 hari. Cuma siangnya panjang, malamnya panjang. Silakan untuk bersedia hidup pada satu masa yang penuh dengan... Tuan-tuan nak risau kan nak relax? Alah relax lah, malam masih panjang. Dia nanti malam panjang sungguh. Yang buat seni kata tu, panggil dia, kata, nah tengok, relax lah malam masih panjang. Hiduplah puas-puas, malam masih panjang. 8,000 jam. Apakah cukup ya Rasulullah 5 waktu? Nabi kata tidak. Uqduru lahu qadra. Itu jawapan Nabi. Nabi kata mesti buat anggaran. Zuhur ke asar berapa jam? Ni ulama ajar. 4 jam. Okey, selepas solat zuhur, lepas 4 jam mesti solat asar. Tak kira lah warna apa pun di luar tu. Asar ke maghrib berapa jam? 3 jam. Okey, selepas 3 jam mesti solat maghrib. Puasa pun sama. Kita sahur pukul 6, contoh. 5.30 kita sahur. 6 kita solat subuh. Jam tu berjalan sampai petang, 7.30, waktu tu boleh makan. Walau apa pun suasana di luar. Uqduru lahu qadra, kata Nabi. Itu fiqh di zaman Dajjal. Buat anggaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemuncak kepada persoalan ialah, ramaikah di kalangan kita, termasuk saya pada malam ni, yang boleh bertahan tanpa makan dan minum untuk tempoh yang panjang tu? Masalahnya, dia Dajjal datang tu bukan bulan puasa. Tetapi tiada makanan dan tiada minuman ketika itu, terlampau panjang tempohnya. Maka soalan kedua daripada para sahabat, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ya'ishun nasu fi zalika zaman? Wahai pesuruh Allah, orang-orang beriman yang lawan dengan Dajjal, yang tak tunduk dengan Dajjal, apa makanan mereka? Tuan-tuan tengok jawapan Nabi, nak menyokong hak saya cerita tadi. Adakah Nabi nak sebut makanan mereka ketika itu ialah air Zam-Zam, kerana hanya Zam-Zam tidak akan kering? Seronok juga kita dengar. Alhamdulillah ada juga Zam-Zam. Ataupun makanan mereka ketika itu ialah sehari Allah akan menghantar 3 biji kurma ajwah. Kerana kurma ajwah ini kurma Rasulullah tanam dan dia berkat. Apa jawapan Nabi? Ya Rasulullah, apakah makanan orang-orang beriman sepanjang tempoh yang panjang yang kita kira tadi 400 hari itu? Maka Nabi pun jawab, makanan mereka ketika itu ialah apa yang dimakan oleh para malaikat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir itu akan menggantikan tempat makanan dan mereka akan rasa kenyang setiap kali mereka berzikir. Tuan-tuan, berapa ramai dalam surau ni yang kenyang dengan zikir? Yang pernah kenyang dengan zikir ni? Kita lagi zikir, lagi lapar. Kan? 1 jam dah ni, 1 jam dah. Dok wirid, la ilaha illallah, selawat apa? Tengok jam, 8 suku dah pagi. Patutlah lapar sangat. Lagi tambah, lagi lapar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa ramai wali-wali Allah, orang-orang soleh pada hari kemunculan Dajjal yang akan bertahan tanpa makan, tanpa minum selama lebih kurang 400 hari panjangnya. Tuan-tuan rasa mustahil tak malam ni berasa macam, Ustaz, puasa pun yang tahun lepas tak bayang-bayang lagi. Tadi Ustaz sebut tinggal 10 hari baru tersedar. Ada, tengok muka pun tahu. Sebab tu jangan main salam dengan saya. Melawak saya melawak. Tapi ada, yang tak ganti tu ada, yang tu tak melawak. Tuan-tuan, subuh ke maghrib pun dah tak tahan dah. Sebab tu Nabi sebut, buat persiapan awal. Buat persiapan awal.
Ramadan jangan sekali-kali punting. Dia rukun Islam. Lebih besar daripada rukun Islam, Ramadan ni tuan-tuan, di akhir zaman begitu diperlukan oleh umat akhir zaman untuk menghadapi hari-hari sukar zaman Dajjal. Saya jumpa dengan beberapa orang yang berpuasa Rejab, Sya'ban, Ramadan. Saya jumpa, bukan sembang jauh-jauh, saya jumpa. Subhanallah. Yang sudah berbelas tahun Rejab, Sya'ban, Ramadan, saya jumpa berdepan. Ni waktu musim panas yang puasa sunat pun sehari, seminggu sekali je kami. Tak larat lah, seminggu sekali. Kemudian pula sibuk keluar pagi, keluar gelap, balik gelap, memang nak puasa sunat. Alasan lah tu. Kan? Saya jumpa seorang makcik ni, tok seorang tok ni lama dah, umur pun banyak lah kan. Tiap-tiap tahun saya jumpa, baru ni saya jumpa. Baru ni, 2 minggu lepas kalau tak silap saya. Dia dah mula puasa dah. Macam biasalah, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dalam keadaan panas terik ni, saya tanya dia, tak letih ke? Saya kata. Dia kata, Ustaz, puasa ke, tak puasa ke, sama je. Kalau hari puasa boleh mengajar 90 orang, hari tak puasa boleh mengajar Quran 90 orang. Kalau hari puasa boleh pergi buat tahlil, baca yasin, pergi selawat burdah di rumah orang, 2-3 buah rumah, hari tak puasa pun sama je Ustaz. Dia kata tak ada biasa Ustaz. Hari tak puasa pun makanan dia 2 pinggan kecil macam tu sikit, hari puasa pun macam tu lah, sahur dan berbuka. Dia kata tak pernah ada beza dalam hidup dia, puasa dan tak puasa. Tuan-tuan nampak tak saya nak beritahu apa? Orang-orang yang biasakan diri macam ni lah pada zaman Dajjal nanti, yang nak boleh untuk biasa untuk satu tempoh. Kalau kita tak kata 400 hari pun tuan-tuan, 40 hari cukup lah. Boleh tahan ke 40 hari? 40 hari tu pun dah tak mampu dah untuk kita tempuh. Yang ni yang tuan-tuan, yang antara yang besar sekali ni sempena nak datang Ramadan ni tuan. Pastikan dalam bulan Ramadan kita tak tinggal Ramadan ni. Supaya bila ujian Allah yang besar ini keluar, kita di kalangan yang selamat. Nombor 2, zikir. Tuan-tuan, nombor 2, zikir. Zikir menjadi makanan. Tadi puasa lah, zikir. Hari ni sampai malam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di kalangan ahli zikirkah kita? Di kalangan bukan ahli zikirkah kita? Ustaz, zikir macam mana yang nak boleh selamat? Okay, saya sebut malam ni. Ni last. Ni kalau saya bertolak sekarang pun dah kedua 3-4 pagi pun sampai kan. Ini last. Bila Nabi sebut makanan orang beriman ketika tempoh 400 hari panjangnya, tiada makanan dan minuman, makanan mereka ialah zikir. Dalam satu riwayat lain Nabi sebut seperti makanan para malaikat. Cuma bezanya pada zaman ataupun hari-hari kemunculan Dajjal, apabila orang beriman berzikir, perut rasa berat. Orang Kedah kata rasa kejap, rasa terisi, rasa kejap. Tuan-tuan makan, rasa macam itulah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasa. Ustaz, macam mana sifat zikir itu? Saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan, zikir yang banyak hanya orang soleh sahaja boleh lakukan. Kerana orang fasik dan munafik, mereka juga berzikir, tetapi zikir mereka sikit. Allah sebut dalam Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik dan fasik, mereka juga berzikir, tetapi zikir mereka sedikit. Kalau orang beriman Ustaz, kalau orang beriman sifat zikirnya banyak. Wa yadhkurunallaha bukratan wa asila. Orang beriman, orang soleh, mereka zikir kepada Allah pagi, petang, siang dan malam. Tuan-tuan, sifat zikir orang beriman,
zikir mereka banyak. Sifat zikir orang beriman, mereka zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, duduk, berdiri, baring, zikir mereka dengan Allah. Keadaan manusia tiga tu je tuan, baring, duduk, berjalan. Baring, duduk, berdiri, berjalan. Manusia. Orang beriman begitu zikir dia. Dan tiap-tiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan sebut tuan-tuan. Ini saya ringkaskan. Setiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran, Allah akan sebut wa yadhkurunallaha zikran katsira. Dan apabila mereka berzikir kepada Allah, mereka zikir dengan zikir yang banyak. Kalau takat zikir lepas habis solat 33 yang tu orang munafik pun buat. Kerana orang munafik datang solat zuhur, dia datang solat maghrib, dan dia zikir 33 tu. Tapi orang beriman dia tambah. La ilaha illallah sehari 1000. Selawat sehari 1000. Istighfar sehari 1000. Itu paling kurang. Dan itu insya-Allah bilangan yang banyak. Kata yang tuan. Istighfar sehari 1000. La ilaha illallah sehari 1000. Selawat sehari 1000. Insya-Allah itu bilangan untuk orang biasa ni dikira banyak. Untuk orang biasa. No? Adapun orang soleh, zikir mereka tidur dan duduk, tidur dan bangun, siang dan malam. Tak berhenti. Tuan-tuan sembanglah dengan dia waktu bila pun hati dia sentiasa menyebut Allah, Allah. Sampai dia masuk tandas pun dia masih menyebut Allah. Tapi bukan dengan mulut, hati dia. Hati dia menyebut Allah, 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 Allah. Dan begitulah ke semua para nabi dan rasul. Tuan-tuan, termasuk nabi yang ditelan oleh ikan besar tu, yang dia duduk dalam perut ikan tu beberapa minggu. Nabi Yunus ibn Matta nama beliau. Antara zikir yang dia buat dalam perut ikan tu ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tuan-tuan tahu apa Allah sebut? Allah sebut dalam Quran, seandainya Yunus bukan di kalangan yang membanyakkan zikir, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. Seandainya Yunus tidak di kalangan yang membanyakkan zikir, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai kiamat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Takat tu dulu insya-Allah pada untuk malam ni lah, untuk jamu malam ni. Jadilah tuan, kan? Muka tu nak lagi, kan? Saya kena balik yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua dihimpunkan oleh Allah SWT dalam syurga Firdaus. Dapat duduk dengan Nabi SAW, dapat melihat zat Allah SWT, dapat berjiran dengan para Nabi dan keseluruhan para Rasul, sama dengan anak isteri kita, mendapat redha Allah dan mendapat kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.